Hai semua, kami dari kumpulan 4 dan inilah ahli-ahli kumpulan kami. Sebelum kita mulakan, mari bersama-sama kita menonton sedikit klip dari kami. Panas hari ni. Apa benda yang nak saya masuk ni? Ini cerita buruk pasal aku. Tapi ni tak betul, fitnah ni. Ya Allah, banyaknya apa ni? Ni kenapa ni? Apa benda ni lah? Ha? Apa benda? Apa benda apa pun? Semua pasal aku. Kau je yang tahu tak? Memang aku. Kenapa? Masalah? Menerusi video pendek sebentar tadi, tajuk kumpulan kami pada hari ini ialah penggunaan logik falasi dalam penyampaian informasi di media sosial. Baiklah, untuk pengetahuan semua, falasi ini merupakan suatu hujah yang langsung tidak boleh diterima atau berlaku disebabkan oleh sangkaan yang tidak benar terhadap persekitaran. Menurut Sarian, falasi boleh ditakrifkan sebagai kesalahan dalam berfikir yang menyebabkan hujah palsu dan mengelirukan diterima sebagai sah dan benar. Antara kesalahan yang dibuat adalah dari segi deduktif, logik deduktif dan lain-lain. Pada hari ini, dapat kita perhatikan sesetengah falasi dilakukan dengan sengaja untuk memanipulasi atau memujuk melalui penipuan. Dan hujah seperti ini kebiasaannya sukar untuk dibuktikan kesahihannya. Untuk pengetahuan semua, terdapat beberapa jenis logik falasi yang wujud dalam penyampaian informasi di media sosial. Antara falasi yang wujud adalah falasi stereotip, yang merupakan satu tanggapan yang ditetapkan terhadap sesuatu kelompok orang atau benda tetapi tidak benar dalam dunia realiti. Menurut Ainun Muhammad 1997, punca utama stereotip ini wujud disebabkan individu yang mempunyai perasaan dan keyakinan pada logik "aku punya lebih betul" ini berpendapat apa yang difikirkannya adalah betul dan tepat tanpa meneliti faktor yang lain. Sebagai contoh, terdapat informasi di media sosial yang mengatakan penagih dadah adalah daripada golongan lelaki sahaja. Namun, jika dilihat dengan kajian yang dilakukan di Malaysia, penagih dadah terdiri daripada pelbagai jenis latar belakang. Antaranya adalah kaum, umur, jantina dan bangsa. Jenis falasi yang kedua adalah falasi ad hominem. Falasi ini berkaitan tentang serangan peribadi. Falasi ini sebenarnya mencipta ilusi seakan perbincangan tamat, sedangkan topik atau isu yang dibincangkan tidak boleh diteruskan kerana pintu perbincangan telah ditutup. Pengguna media sosial sering menjadikan media sosial mereka untuk melakukan serangan peribadi dengan membuat hantaran di laman sosial mereka mengenai cerita buruk seseorang dengan tujuan memalukannya. Sebagai contoh, maklumat dalam media sosial Ahmad kebanyakannya palsu kerana dia seorang yang kuat menipu dan ini mengakibatkan orang ramai akan mempunyai pandangan buruk terhadapnya. Tambahan lagi, terdapat juga falasi kumpulan, popular dan ad populum. Falasi ini merujuk kepada perbuatan menggunakan situasi popular pada waktu semasa sebagai hujah. Untuk makluman semua, falasi berkumpulan ini adalah falasi yang melibatkan tentang sifat atau label yang dikelaskan kepada sesuatu bangsa. Sebagai contoh, bangsa Melayu sering digambarkan dengan sifat pelupa.
Sifat pelupa merupakan satu sifat yang negatif yang tidak baik untuk ada di dalam diri seseorang. Namun, sifat ini telah menjadi satu label untuk bangsa Melayu, khususnya di media sosial. Melayu mudah lupa. Namun, sifat ini tidak sepatutnya dilabelkan pada suatu kumpulan secara pukul rata kerana sifat ini merupakan penyakit individu dan bukan berkumpulan. Falasi yang terakhir adalah falasi domino yang melibatkan lereng licin tanpa bukti-bukti sahih yang diandaikan satu kejadian akan diikuti oleh satu siri kejadian yang lain dan akhirnya menghasilkan akibat tertentu. Sebagai contoh, semasa negara dilanda wabak COVID-19, terdapat banyak cerita yang dihebahkan tentang vaksin yang dikeluarkan. Antara berita yang disebarkan adalah terdapat chip yang diletakkan di dalam vaksin tersebut dan spekulasi ini tidak membawa apa-apa bukti yang sahih. Malah, keselamatan vaksin ini telah diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM dan World Health Organization WHO. Kesannya, penyebaran berita palsu di media sosial secara meluas telah menyebabkan rasa ketakutan kepada ramai pihak, terutamanya warga emas, dan sesetengah antara mereka ni membuat keputusan untuk menolak pengambilan vaksin disebabkan penyebaran berita palsu tersebut. Penyebaran falasi di media sosial yang terlalu banyak menyebabkan kesan negatif. Melalui media sosial, logik falasi boleh disebarkan secara meluas oleh pelbagai pihak. Namun, falasi dalam media sosial ini perlulah dihalang kerana membawa informasi yang salah dan gagal membawa objektif hujah tersebut. Antara kesan negatif falasi ini boleh menyebabkan kemandulan daya berfikir dan berlaku eksploitasi terhadap persepsi orang ramai dalam informasi tersebut. Sebagai contoh, seseorang individu itu mempertahankan kelompok yang menyokong hujahnya sahaja walaupun hujah yang diberikan itu menyeleweng dan individu tersebut langsung tidak boleh menerima pandangan serta hujah dari orang lain tanpa prejudis. Selain itu, falasi dalam penyampaian maklumat di media sosial juga boleh menyebabkan pembunuhan karakter atau jati diri seseorang. Ini dikatakan demikian kerana mereka menolak atau menentang sesuatu isu dan hujah dengan mencari kekurangan dan kelemahan pihak lawan secara melampau. Tak apa, dah cukup. Sebab saya nak bagi pujian. Tak maaf, saya teruskan. Oleh sebab itu, perkara ini dilihat bertentangan dengan falsafah etika di mana falsafah etika sangat mementingkan nilai moral dan etika. Tambahan lagi, falasi juga akan menyebabkan wujudnya perilaku escapism di mana seseorang individu terus lari dari masalah dengan mengalihkan objektif asal supaya terselamat daripada kepungan hujah yang bertentangan dengan hujah miliknya. Tambahan lagi, dengan perbuatan falasi dalam penyampaian maklumat di media sosial akan menyebabkan tersebarnya pemikiran yang tidak rasional. Hal ini dikatakan demikian kerana ketika seseorang menggunakan logik falasi dalam argumen di media sosial, ini dapat mempengaruhi orang lain untuk menerima dan mengadaptasikan pemikiran yang tidak rasional akibat daripada kelajuan internet pada masa kini. Akhir sekali, kesan negatif yang dapat dilihat akibat daripada falasi dalam penyampaian maklumat ini ialah menurunkan kualiti diskusi atau perbincangan secara sihat. Hal ini kerana ketika logik falasi digunakan dalam penyampaian informasi di media sosial, perbincangan atau diskusi lebih cenderung untuk terjebak dalam kesalahan dan pemikiran yang tidak konstruktif. Hal ini boleh menjejaskan kemampuan seseorang untuk berdialog dengan baik selain mengganggu kemahiran bertutur. Untuk pengetahuan semua, falasi dalam penyampaian informasi dalam media sosial tidak semestinya tentang perkara yang negatif sahaja. Terdapat cara untuk memastikan maklumat yang diberikan adalah baik atau tidak. Antara cara yang boleh dilakukan untuk memastikan maklumat itu merupakan falasi yang baik atau tidak ialah dengan membuat penyelidikan terlebih dahulu sebelum memberikan sebarang kenyataan. Individu yang mempunyai falsafah etika yang baik dalam diri akan menyiasat terlebih dahulu
individu kesahihan informasi sebelum disebarkan dalam media sosial. Hal ini untuk mengelakkan orang lain salah faham tentang kenyataan yang diberikan. Seseorang individu perlulah mempunyai pemikiran analitikal dalam usaha melihat sesuatu perkara yang berlaku secara lebih terperinci dengan memecahkan masalah yang berlaku kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Selain itu, seseorang individu perlulah mengelakkan sifat berat sebelah dan prejudis dalam diri. Individu yang mempunyai falsafah etika yang baik dapat mengelakkan sifat bias dan prejudis dalam diri. Sikap berat sebelah merupakan sikap yang menentang sesuatu perkara dengan cara tertutup atau tidak adil, manakala prejudis adalah sikap negatif yang ditujukan terhadap seseorang tanpa sebarang alasan yang mendasar kepribadian seseorang itu. Sebagai contoh, apabila seseorang individu itu menentang sesuatu perkara dengan berfalasi untuk menutup kesalahan diri sendiri. Selain itu, falsafah etika yang baik akan melahirkan sifat kejujuran dalam sesuatu perkara. Individu yang jujur tidak akan melakukan falasi dalam media sosial, iaitu dengan berhujah dalam menentang sesuatu perkara semata-mata untuk menutup kesalahannya sendiri. Umum mengetahui falasi dalam penyampaian maklumat di media sosial sememangnya merupakan satu perbuatan yang tidak baik. Dalam hal ini, terdapat juga individu yang mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan. Fenomena ini sering digunakan oleh selebriti-selebriti yang menjalankan perniagaan. Mereka memulakan dengan menyebarkan berita yang mudah tersebar seperti putus cinta, pergaduhan dan masalah keluarga untuk mendapatkan perhatian daripada netizen. Perbuatan ini sememangnya dapat memberikan keuntungan kepada perniagaan mereka, tetapi ianya banyak memberi kesan negatif kepada netizen. Misalnya, apabila berita palsu ini disebarkan, netizen akan memulakan spekulasi dan mempunyai banyak tanda tanya dan persoalan untuk memastikan kesahihan maklumat yang diterima. Berdasarkan keadaan ini, individu tersebut dilihat mempunyai nilai etika intrinsik tetapi tidak menggunakannya dengan baik. Nilai etika intrinsik berperanan dalam menentukan sejauh mana kebijaksanaan dan keberkesanan niat untuk melakukan sesuatu perkara dan sepatutnya ianya menjadi titik mula untuk menampilkan falsafah dan sistem etika yang sempurna. Selain itu, terdapat juga organisasi yang menggunakan falasi dalam penyampaian maklumat untuk mengaut undi seperti berkempen dalam berpolitik. Keadaan ini dilihat seperti satu etika yang baik, tetapi kebanyakan ahli politik pada hari ini menggunakan kaedah berkempen untuk menjatuhkan pihak lawan. Contohnya, fenomena yang dapat dilihat pada hari ini, kebanyakan ahli politik menggunakan media sosial sebagai medium utama untuk mempengaruhi rakyat. Kaedah ini tidak dikatakan salah, tetapi niat dan maklumat yang disampaikan kebiasaannya adalah berunsur sesuatu yang tidak baik. Pada masa sama, TikTok juga akan turut menjadi medium penyebaran fitnah, penipuan dan berita palsu berkenaan PRU15. Hal ini menyebabkan berlakunya falasi dalam penyampaian maklumat dalam berkempen demi mendapatkan sokongan dan undi. Dari sudut falsafah etika, sebagai seorang ahli politik yang bakal mengendalikan negara, mereka sepatutnya mengekalkan nilai falsafah etika yang utuh bagi memastikan rakyat dapat mempercayai dan memandang tinggi terhadap mereka. Kesimpulannya, terdapat banyak faktor yang mendorong kepada berlakunya falasi. Antaranya adalah apabila sesuatu penghujahan tersebut tidak cukup fakta, atau boleh jadi apabila sesuatu penghujahan itu mempunyai fakta yang salah dan mendorong kepada berlakunya falasi. Secara ringkasnya, ia boleh berlaku apabila seseorang itu tidak memeriksa kebenaran sesuatu hujah terlebih dahulu, dan ini jelas menunjukkan bahawa sesuatu hujah tersebut terdapat kekurangan fakta dan hujah itu dilakukan sesuka hati tanpa menggunakan dasar fakta yang betul. Duduk. Kalau tidak, saya akan keluar. Duduk. Saya duduk. Walau bagaimanapun, keadaan ini dapat diatasi dengan baik apabila wujudnya kesedaran dalam diri setiap individu bagi menerapkan falsafah etika yang baik dalam diri. Remember, if you don't have anything nice to say, it's better to not say anything at all. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Jika ada yang ingin bertanyakan soalan, insya-Allah kami hadiahkan jawapan dan bukan harapan. Sekian, terima kasih.